Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, kaedah perolehan tender secara prakelayakan untuk projek Lebuh Raya Pan Borneo. Perinciannya langsung bersama Buma Wiyin. Silakan Buma. Baik Zahira, terima kasih. Sarawak bakal menjadi tuan rumah Kongres dan Pameran Air Sedunia Persatuan Air Antarabangsa IWA pada 2028. Perkara itu diumumkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng semasa berucap pada majlis perasmian sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching malam tadi. Premier berkata kejayaan Sarawak terpilih sebagai hos Kongres tersebut akan membawa pelbagai impak ekonomi serta bakal meletakkan negeri ini setaraf dengan negara Asia yang lain. Persidangan itu nanti dijangka disertai lebih 10,000 delegasi dari 80 negara yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Sebelum ini, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi memaklumkan Sarawak bersaing dengan Sao Paulo, Brazil untuk menjadi tuan rumah Kongres tersebut. Kongres dan Pameran Air Sedunia adalah acara global berkaitan kemajuan, pengetahuan, dasar dan pengurusan sumber air di seluruh dunia yang menghimpunkan golongan profesional, penyelidik dan wakil-wakil perniagaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata kerajaan akan membina Pusat Konvensyen Borneo Kuching kedua yang lebih besar bagi menampung keperluan sambutan Kongres Air Sedunia pada 2028. Dengan jangkaan penyertaan lebih 10,000 peserta dari 80 buah negara. Pada kongres itu kelak, BCCK sedia ada tidak mampu menampung lebih dari 5,000 orang. Pihak kerajaan akan membina BCCK 2 yang dijangka siap menjelang tahun 2026 ataupun 2027 dan sempat untuk digunakan bagi keperluan persidangan air antarabangsa tersebut. Dedahnya lagi, Sarawak dipilih bagi menjadi tuan rumah pertama di negara ASEAN bagi kongres itu selepas menepati beberapa syarat ditetapkan. Antara syarat tersebut adalah pihak penganjur mempunyai dana kewangan yang kukuh selain mempunyai tapak yang luas bagi kemudahan para pempamer dari seluruh dunia. Dalam pembinaan yang berlangsung di Bordeaux, Perancis, Kuching Sarawak telah menewaskan pesaingnya iaitu Sao Paulo, Brazil. Kerajaan akan membangunkan jelapang padi di Sarawak untuk meningkatkan keupayaan bekalan padi dan beras negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, dengan harga beras import yang melambung tinggi, kawasan seluas 50,000 hektar akan diusahakan untuk penanaman padi. Pada prinsipnya, Yang Berhormat Premier Sarawak telah bersetuju dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang luas. Tetapi dari segi pelaksanaannya, ianya memerlukan sedikit waktu kerana peruntukan yang kita akan koordinasikan dengan Kementerian Pertanian dan juga soal persetujuan daripada tuan punya tanah, terutamanya tanah anak negeri, tanah NCR. Datuk Seri Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memberitahu pembangunan kawasan itu nanti dijangka melibatkan perbelanjaan kira-kira 3 bilion ringgit berdasarkan unjuran kos semasa. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri program Santuni Rakyat di Sekolah Kebangsaan Haji Bujang Sebangan di Sebuyau hari ini. Dalam pada itu, beliau memberi komitmen akan mengusulkan setiap 7 permintaan dari kawasan tersebut kepada Perdana Menteri dan Jemaah Kabinet. Antara yang dipohon termasuk pembinaan blok baharu SK Haji Bujang dan SMK Sebuyau serta pembinaan sebuah balai bomba dan penyelamat di kawasan itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mencadangkan supaya kaedah tender prakelayakan dibuka kepada kontraktor-kontraktor berminat sebagai langkah fast track atau laluan pantas untuk menyiapkan Lebuh Raya Pan Borneo di Sabah dan Sarawak. Langkah ini jelasnya akan mempercepat proses mengenal pasti kontraktor yang layak diberikan tender, seterusnya mendapat kontraktor yang lebih dipercayai untuk melaksanakan projek berkenaan.
Ini penting bagi mengelak lambakan kontraktor yang memohon namun tidak layak, sekaligus menjejaskan pelaksanaan projek. Apa yang saya cadangkan kepada Kementerian Kerja Raya dan juga Kementerian Kewangan ialah kaedah perolehan. Sebab kaedah perolehan, kalau kita membuat open tender, ianya akan mengambil masa. Pertamanya, kita kalau tenderer yang masuk banyak, maka penilaian itu lebih makan masa. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu projek lebuh raya Pan Borneo segera diselesaikan. Terdahulu, Datuk Seri Fadilah merasmikan program Karnival Sara Hidup peringkat Sarawak di Kuching. Beliau memaklumkan fasa pertama lebuh raya Pan Borneo di Sarawak sudah mencapai 98% siap. Walau bagaimanapun, di Sabah, daripada 35 pakej kerja, beberapa pakej yang telah ditender dan sedang dalam pelaksanaan, manakala 18 pakej lagi bakal ditender. Mengulas projek lebuh raya Trans Borneo yang menghubungkan Limbang dan Lawas melalui Brunei, Datuk Seri Fadilah berkata ia akan dilaksana secara tender terbuka oleh Jabatan Kerja Raya. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD diminta untuk menyelesaikan isu menara telekomunikasi kosong yang terdapat di Sarawak. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Razi Sitam berkata, usaha itu penting agar dapat memberi kemudahan dan perkhidmatan kepada penduduk khasnya di luar bandar. Razi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Saribas memaklumkan di kawasan Saribas terdapat 2 menara kosong atau menara tanpa piring. 2 menara tersebut terletak di Jalan Belasau dan Jalan Suri di Debak. Saya agar kementerian yang bertanggungjawab, utamanya Kementerian Digital dan Komunikasi, akan dapat mempercepatkan penyediaan khidmat telekomunikasi itu agar ia lebih dapat menyediakan khidmat yang baiklah kepada masyarakat kita. Mengenai infrastruktur telekomunikasi lain di Debak, beliau memaklumkan beberapa projek seperti projek Sarawak Rural Broadband Network MySRBN telah pun beroperasi di beberapa rumah panjang di kawasan itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri konsert Cinta Merdeka Sarawak FM yang diadakan di Debak malam tadi. Semalam, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memaklumkan KKD kini dalam fasa terakhir perbincangan dengan syarikat penyedia telekomunikasi bagi menyelesaikan masalah 600 menara telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak atau SMART yang belum beroperasi. KKD akan mengumumkan berita baik mengenai penyelesaian isu tersebut sebelum hujung bulan ini. Baik, sementara itu, lebih 5,000 orang hadir ke konsert Cinta Merdeka Sarawak FM yang diadakan di Debak malam tadi. Menurut penerbitnya, Zuriana Kedri, konsert itu merupakan program bersempena dengan sambutan Hari Malaysia dan Debak Fest tahun ini. Menampilkan artis seperti Amelina, Ila Damia, Lucy M dan Achong Sweet Child, konsert itu juga menjadi lubuk rezeki kepada ratusan peniaga yang turut membuka gerai-gerai jualan mereka di pekarangan lokasi konsert diadakan. Konsert Cinta Merdeka kali ini memang banyak sambutan, alhamdulillah, itu yang kita harapkan, dan kita harapkan semoga semangat kecintaan kita pada negara kita dan juga ini adalah merupakan antara program untuk mendekatkan rakyat-rakyat dan terutamanya rakyat kita di Debak. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti, Razi Sitam memberitahu, Debak Fest tahun ini berjaya menarik lebih 20,000 pengunjung sepanjang beberapa hari penganjurannya. Ini yang pertama kita buka selepas tamat era PKP COVID-19 dan yang pertama ini selepas era COVID kita dapat kerjasama daripada pihak ATM. Jadi dia sangat sangat meriah dan kita akan merancang sesuatu yang lebih menarik pada masa yang akan datang. Selain persembahan nyanyian, orang ramai turut dihiburkan dengan persembahan tarian-tarian tradisional dari beberapa kumpulan tarian tempatan. Kemuncak konsert malam tadi disemarakkan dengan pertunjukan bunga api. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Terima kasih, Bu Umar.